ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam slot pendidikan tahap 2. Dan hari ini bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah dalam Didik TV KPM. Apa khabar semuanya? Saya doakan semuanya dalam keadaan bahagia, sejahtera dan sihat selalu, insya-Allah. Insya-Allah. Seperti biasa, sebelum kita mulakan pembelajaran hari ini, yang paling penting kita perlu jaga SOP. Apa dia yang pertama sekali? Pertama sekali, sentiasa pakai pelitup muka di mana sahaja kita berada. Yang kedua, sentiasa ambil cecair pembersih kuman kita pakai. Supaya apa? Dapat kebersihan sentiasa. Dan yang ketiga, kita jaga penjarakan fizikal antara satu sama lain di mana sahaja kita berada. Yang paling penting sebab apa? Sebab kita nak membendung gejala wabak COVID-19 pada saat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita bersama dalam slot tahap 2 pendidikan Islam dan kita nak tahu siapa guru kita pada hari ini. Tapi sebelum tu kita lihat dahulu profil guru. Okey, itu dia guru kita pada hari ini. Dipersilakan Ustazah. Dipersilakan para asatizah kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Syafiqah. Jadi Ustazah, pada hari ini cantik molek pagi ni, boleh kita perkenalkan diri masing-masing. Dipersilakan Ustazah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Nama Ustazah Rohani binti Ismail. Ustazah mengajar di SK Putrajaya Presin 182. Baik, itu dia Ustazah Rohani. Selamat datang. Okay, dipersilakan Ustazah Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Ustazah Rahmawati binti Muhammad Syarif. Saya daripada SK Putrajaya Presin 51. Itu dia. Subhanallah, terima kasih banyak-banyak pada hari ini. Dan hari ini saya rasa topik yang sangat menarik. Apa dia saya tak tahu, tapi kita nak tahu daripada guru-guru kita lah. Tapi sebelum tu, berapa lama Ustazah sudah mengajar tentang tajuk pendidikan Islam ini? Ustazah mengajar selama 16 tahun. 16 tahun di dalam pendidikan Islam. Ya. Ustazah pula? Dan saya pula baru saja 8 tahun. Tapi subhanallah, saya yakin banyak pengalaman dalam pendidikan kita pada hari ini. Jadi kalau kita lihat, saya bukan sahaja keseorangan, tapi kita ada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Kita perkenalkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, itu dia sahabat rakan-rakan kita, murid-murid daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 182 dan juga sahabat kita daripada Sekolah Putrajaya Presin 51 dan juga Sekolah Kebangsaan Agama Sibu Sarawak. Kita nak perkenalkan diri masing-masing. Jadi murid-murid sekalian, jom kita perkenalkan diri. Kita mulakan daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 182. Kita perkenalkan dahulu Amru. Dipersilakan Amru. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Ustazah Rohani, Ustazah Rahmawati dan Kak Syafiqah. Nama saya Amru Umar bin Amiruddin. Boleh panggil saya Amru. Saya dari SK Putrajaya Presin 182. Salam berkenalan. Salam perkenalan Amru. Jom kita teruskan kepada rakan kita yang kedua, Said. Dipersilakan Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Ustazah Rohani dan Ustazah Rahmawati serta Kak Syafiqah. Nama saya Syed Adab Irfan bin Syed Mazhar dan boleh panggil Adam.
Saya dari sekolah SKPP 182. Selamat berkenalan semua. Selamat berkenalan, Adam. Okey, jadi kita teruskan kepada sahabat kita, rakan-rakan kita daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Perisil 51, Nur Danisha. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai Ustazah Rohani, hai Ustazah Rahmawati, and Kak Syafiqah. Hai. Nama saya Nur Danisha binti Ahmad Syimat. Boleh panggil saya Danisha. Saya dari SK Putrajaya 51. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan, Danisha. Okey, jom kita teruskan kepada rakan kita yang seterusnya, Zara Sofia. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera Ustazah Rohani, Ustazah Rahmawati dan Kak Syafiqah. Nama saya Zara Sofia binti Muhammad Syarul Faris. Boleh panggil nama saya Zara. Saya dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 51. Salam berkenalan semua. Salam perkenalan, Zara. Okey, jom kita teruskan kepada sahabat kita yang seterusnya, Irdina Batrisha. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Ustazah Rahmawati dan Ustazah Rohani dan juga Kak Syafiqah. Nama saya Idina Batrisha binti Ahmad Hafiz dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 51. Boleh panggil saya Idina. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan, Irdina. Jom kita teruskan kepada sahabat kita yang terakhir, iaitu daripada Sekolah Agama Sibu Saibu Sarawak, Amira. Dipersilakan, Amira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ustazah Rahmawati, Ustazah Rohani dan Kak Syafiqah. Nama saya Amira Nadirah binti Irfan Farhan. Boleh panggil saya Amira. Saya dari Sekolah SK Agama Sibu. Selamat berkenalan semua. Selamat berkenalan, Amira dan semua murid-murid kita pada hari ini, bukan sahaja di Google Meet, bahkan di seluruh Malaysia yang sedang menonton kita pada saat ini. Jadi kita teruskan. Ustazah, kita tak sabar nak bincangkan tentang topik kita pada hari ini. Tapi saya nak tahu dululah, apa sebenarnya tajuk kita pada hari ini? Dipersilakan, Ustazah. Okey, Syafiqah. Alhamdulillah, terima kasih untuk makluman kepada murid-murid semua. Hari ini kita nak belajar tajuk apa. Okey, sebelum itu, Ustazah nak minta Syafiqah tolong buka kotak. Okey, jom kita buka kotak. Surprise. Daripada tadi ni saya nampak kotak merah ni. Apa dia? Jom kita tengok. Okey, boleh tengok. Okey. Asyik ada ribbon lagi. Apa tu? Tak sabar nak tahu ni. Alright. Okey, tajuk Hindari rasuah. Hindari rasuah. Patut ada warna merah. Tak boleh. Kan jadi kalau kita lihat, Ustazah, apa berkaitan gimmick kita dengan tajuk kita pada hari ini? Okey, baik Syafiqah. Okey, apabila kita lihat tajuk yang kita nak belajar hari ini, pendidikan Islam, tajuknya Hindari Rasuah, iaitu pendidikan Islam tahun 6 ya. Murid-murid bolehlah rujuk buku teks tahun 6 pada muka surat 44. Okey. Murid-murid telah melihat tadi lakonan gimmick di awal siaran tadi, Ustazah Rahmawati dan Ustazah Rohani. Ustazah Rahmawati memberi seorang pegawai memberi duit rasuah. Betul. Rasuah untuk kenaikan pangkat dengan segera kepada bosnya. Okey. Lepas tu Ustazah sebagai bos menerima duit tu dan naikkan pangkatnya. Jadi itu menjadi satu kesalahan. Kita tak boleh ikut. Patut saya nampak tadi ada banyak duit tu. Dan ada juga kenaikan pangkat. Itu mungkinlah perbincangan kita pada hari ini ya, murid-murid semua. Okey, jadi kita teruskan kepada Ustazah Rahmah. Apa objektif kita pada hari ini? Baiklah murid-murid, insya-Allah pada hari ini kita akan mempelajari tentang apakah hadis larangan rasuah, pengertian rasuah, apakah punca-punca rasuah, kesan-kesan rasuah dan juga apa yang boleh kita lakukan untuk menjauhkan diri kita daripada terlibat dengan rasuah. Baik, itu dia Ustazah Rahmawati dan juga Ustazah Rohani. Tapi Ustazah, kita nak mulakan pembelajaran, tapi saya tahu, saya dengar tadi ada seorang pelajar yang akan belajar, yang akan membaca doa pada hari ini. Silakan. Bagi memberkati kelas kita pada pagi ini, Ustazah nak jemput murid kita, Amrul Umay. Boleh tolong bacakan doa untuk kelas kita pagi ini, silakan. Silakan Amrul Umay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Wahai Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Amin.
Amin, amin ya rabbal alamin. Itu dia doa sebentar tadi untuk memberkati kelas kita pada hari ini ya Ustazah. Jadi Ustazah, tentang tajuk rasuah, hadis, banyak sangat kita nak bincangkan. Betul. Tapi sebelum tu, murid-murid sekalian, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama dengan saya lagi, Syafiqah Hanafiah. Kita dalam slot pendidikan Islam tahap yang kedua. Dan bersama dengan saya, Ustazah Rahmawati dan juga Ustazah Rohani Ismail. Jadi Ustazah, kita bincangkan tadi tentang pendidikan Islam, hindari rasuah. Tapi sebelum kita nak masuk mata pelajaran kita pada hari ini, seperti biasa, kita perlu buat dahulu SOP. Jadi yang pertama sekali kita pakai cecair pembasmi kuman. Saya pakai dulu ya. Okey, jadi Ustazah, teruskan. Boleh? Terima kasih. Okey. Yang boleh terus berikan kepada Ustazah Rahmawati. Jadi seperti biasa, di mana saja kita berada, SOP jangan lupa pakai cecair pembasmi kuman, jaga penjarakan fizikal dan juga pakai pelitup muka. Jadi kita semua dah jaga SOP, jom kita teruskan perbincangan kita tentang hindari rasuah. Silakan Ustazah. Baiklah murid-murid, kita akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan hadis larangan rasuah. Mari kita lihat paparan berikut. An Abdullah bin Amr qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Maksudnya daripada Abdullah bin Amr telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Demikian tadilah merupakan hadis tentang larangan rasuah. Baiklah murid-murid, kalau murid-murid tidak tahu dengan lebih terperinci apakah yang dimaksudkan dengan rasuah, maka seterusnya akan diteruskan oleh Ustazah Rohani. Dipersilakan. Terima kasih. Dipersilakan Ustazah Rohani. Okey, baiklah, kita teruskan. Kita lihat apakah maksud rasuah murid-murid. Okey, ya Syafiqah ya? Ya, betul. Okey, rasuah maksudnya suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membenarkan sesuatu yang salah atau membatalkan sesuatu yang benar. Seperti mana murid-murid ya Syafiqah ya? Betul. Lihat bagaimana Ustazah Rahmah tadi telah membenarkan sesuatu yang salah. Memberi duit untuk kenaikan pangkat dengan segera kepada bosnya. Untuk apa? Untuk kenaikan pangkat untuk dia? kenaikan pangkat. Kalau di sekolah, murid ni dia boleh je memberi hadiah kepada guru untuk dia nak mendapatkan markah yang tinggi. Markah A, contoh kan. Baik. Itu tidak boleh. Tidak boleh Ustazah. Murid-murid jelas ya maksud rasuah. Rasuah. Seterusnya kita lihat pengajaran hadis tentang rasuah. Okey, maknanya ada hadis dan ayat Al-Quran dan nas Al-Quran tentang pengajaran pada hari inilah. Betul. Baik. Okey, nanti kita akan baca lagi berulang-ulang hadis tentang rasuah. Okey, yang pertama, mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala dan balasan yang setimpal. Okey, mendapat laknat maksudnya mendapat kemurkaan. Allah itu benci kepada pengamal dan pengamal rasuah, pemberi dan penerima dan rasuah. juga penerima rasuah. Sebagaimana hadis yang kita baca tadi ya murid-murid. Okey, kita mesti takut sebab laknat Allah ini balasannya sangat azab di neraka, di akhirat, kan? Okey, seterusnya Islam melarang kita memberi dan mengambil rasuah kerana kesannya sangat buruk. Okey, selepas ni kita akan belajar apa lagi kesan-kesan rasuah ini. Betul. Okey, seterusnya negara akan menjadi mundur dan kucar kacir. Okey, negara yang maju boleh mundur kerana adanya perbuatan rasuah di dalam organisasi,
kan di dalam masyarakat. Maknanya kan? Ustazah kan, kiranya rasuah ni ada yang terlibat daripada organisasi bawah, organisasi yang kecil-kecil sampailah yang kebesar dia ada. Sampai ke negara. Na'udzubillah min zalik. Jadi Ustazah, kita teruskan pada pelajaran hari ini. Okey, lihat apa yang seterusnya. Apakah punca berlakunya rasuah? Punca? Ya, puncanya. Mesti ada punca. Ya, betul. Sebab orang itu suka nak melakukan sesuatu perkara itu. Okey. Sebab berlakunya rasuah yang pertama, okey, Ustazah nak minta murid lah. Jom kita. Sebentar. Okey, Ustazah nak minta murid kita. Syed Adam boleh? Syed Adam Irfan. Jom Syed Adam, dipersilakan. Jom Syed Adam Boleh, baca yang isi pertama. Itu semangat. Terima kasih. Baik. Semangat. Okey, isi yang pertama. Sebab rasuah. Ya. Iman yang lemah. Okey. Tidak takut dengan azab Allah, mendahulukan kehendak diri daripada keredaan Allah. Ya, betul. Terima kasih Syed Adam. Okey, apabila kita iman yang lemah, iman kita yang lemah, kita tak takut langsung dengan Azab daripada peringatan Allah. dan azab Allah Subhanahu taala. Kita sentiasa nak mendahulukan kehendak diri kita, mengikut nafsu kita daripada keredaan Allah. Walaupun Allah dah kata benda ini tidak baik, tidak elok untuk dilakukan, kita nak juga kesenangan dengan pantas, nak kejayaan itu dengan jalan yang pintas, kita melakukan rasuah itu tidak boleh. Tidak boleh. Okey, yang seterusnya, yang kedua, Ustazah nak minta Zara Sofia, boleh Zara Sofia? Dipersilakan Zara Sofia untuk baca slide yang kedua. Okey, silakan. Seterusnya, kelemahan diri. Ya. Gagal mengawal kehendak diri. Tiada ilmu dan kesedaran tentang dosa dan bahaya rasuah. Ya, terima kasih Zara Sofia. Kelemahan diri kita sendiri. Kita gagal mengawal kehendak kita, nafsu kita. Kan? Maknanya Ustazah, saya tertarik dengan satu apa yang dikatakan, tiada ilmu dan kesedaran tentang rasuah. Maksudnya macam mana tu Ustazah? Kita kena berikan ilmu atau macam mana? Ya, betul Syafiqah. Yang macam mana kelas kita hari ini, Ustazah sedang memberi ilmu apa itu rasuah, nak memperkenalkan kepada murid semua, nak memahamkan kepada murid semua maksud rasuah dan kesannya, sebabnya, puncanya dan cara bagaimana kita nak menjauhi daripada kita mengamalkan perbuatan rasuah. Maksudnya dengan pembelajaran hari inilah murid-murid akan tahu dengan betapa pembelajaran sebenarnya kesan bahaya rasuah itu sendiri. Dengan dengan kita kelas agama kan, Kelas agama memperbanyakkan ilmu agama, kita membaca Al-Quran, semualah nanti kita ada lagi baik, betul. kita huraian lebih ni Dan seterusnya Ustazah kita nak menanganinya. Okey. betul. Dan seterusnya yang ketiga, Ustazah nak minta Amira Nadira. Boleh Amira Nadira? Boleh saya Ya, silakan baca isi yang ketiga. bersifat tamak untuk mendapatkan sesuatu. Ya. Ingin Ya. meraih sesuatu dengan mudah. Mahu segera hidup mewah. Ya, betul sekali. Okey, terbaik Amira. Okey, bersikap sekiranya ada sikap tamak di dalam diri, kan ada pepatah peribahasa mengatakan orang tamak selalu rugi. Tak pernah lagi kita dengar orang tamak itu selalu untung. Kalau untung sekejap dia akan jatuh. Betul? Betul. Okey, bersifat tamak untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang mudah, jalan pintas. Okey, ingin meraih sesuatu dengan mudah dan segera nak hidup mewah. Contoh dia nak kaya dalam perniagaan, dia nak kaya tetapi guna jalan pintas dengan macam merasuah ke apa kan, tak benda yang tidak baik. Maknanya dia tidak selari dengan orang kata apa, manjada wajada. Dia tak ada dia tak ada rasa usaha tak ada. Dia nak jalan pintas je. Kita belajar dari guru kita ajar manjada wajada, sesiapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapat hasilnya kan. Jadi tak ada unsur manjada wajada kalau rasuah ni. Okey, baiklah, seterusnya kita lihat kesan rasuah. Okey, Ustazah silakan Ustazah Rahmah untuk menerangkan tentang kesan rasuah. Okey, baiklah murid-murid, tadi kita telah mempelajari tentang apa pengertian rasuah, apakah pengertian rasuah dan apakah punca seseorang itu terlibat dengan rasuah. Baiklah, seterusnya kita akan lihat
apa kesan buruk yang akan kita perolehi bila kita ni melibatkan diri dengan rasuah. Kita lihat satu persatu. Okey, yang pertama, menjatuhkan maruah diri seseorang. Contohnya, apabila seseorang tu telah terlibat dengan rasuah, secara tidak sengaja orang lain akan melihat dia ni mempunyai dia mempunyai karakter yang sangat buruk. Dia ni suka sangatlah rasuah. Orang akan pandang serong pada dia. Kenapa dia ni suka sangat rasuah? Tak naklah kawan dia. Dia ni buruklah, suka rasuah, sikit-sikit rasuah nak buat apa-apa pun. Okey, dan yang kedua, apakah kesan buruk yang kedua? Menimbulkan permusuhan. Kawan-kawan tak suka dia, kawan-kawan benci dia, mentang-mentanglah dia banyak duit, mentang-mentanglah mak ayah dia kaya, dia nak menang permainan itu, pertandingan itu ini, dia bagi rasuah dekat orang. Secara automatik orang tak suka dengan dia. Orang rasa macam nak marah, rasa macam nak bergaduh, macam tak naklah kawan dengan dia. Okey, kemudian apakah kesan rasuah yang ketiga? Sifat amanah dan tanggungjawab akan terabai. Contohnya apabila seseorang itu dilantik sebagai ketua kelas. Ya, amanah dia sebagai ketua kelas, contohnya kalau bila ada cikgu tak ada di dalam kelas, sepatutnya dia berjaga murid-murid dalam kelas itu supaya tidak membuat bising. Tapi ini tidak. Dia pergi bagi rasuah dekat kawan-kawan dia. Sekarang aku nak main, aku nak buat bising. Jadi jangan bagi tahu dengan cikgu lain. Nanti siapa kalau kamu ikut cakap saya, tak bagi tahu, tak report kat guru kelas, nanti saya belanja awak makan, saya bagi awak duit banyak. Nak tak? Yang tu ketua kelas tu. Tu ketua kelas. Tak boleh macam tu. Dia pula yang bagi dekat rakan-rakan dia. Sepatutnya dia amanah tanggungjawab, tapi disebabkan rasuah, dia nak seronok, dia pun rasuah kawan dia, maka tak bolehlah. Secara automatik sifat amanah dan tanggungjawab dia sebagai seorang ketua itu telah terabai. Okay, kemudian kestabilan sesuatu organisasi akan tergugat. Sebagai contoh, dekat dalam sebuah kelas, guru amanahkan kita supaya kita membersihkan kelas setiap hari. Tapi di antara rakan-rakan kita ni, ada seorang dua orang tu dia tak nak bersihkan kelas. Dia macam malas lah, dia tak nak bersihkan kelas. So macam mana dia nak melepaskan diri supaya dia tak susah payah untuk membersihkan kelas? Maka dia pun bagi rasuah dekat cikgu dia. Cikgu, saya bagi cikgu RM50. Janji saya dengan kawan saya tak payah bersihkan kelas. Dia bagi duit tu? Dia bagi duit dekat ustazah, dekat cikgu dia. Jadi bila kawan-kawan lain dia tahu, kenapa mentang-mentang dia orang berdua tu bagi rasuah dekat cikgu, dia pun tak nak bersihkan kelas. Jadi rakan-rakan lain secara automatik tak naklah juga bersihkan kelas. Maka kestabilan sebuah kelas tu akan tergugat. Kelas tu susah nak jadi bersih. Betul. Okay. Kemudian mendapat kemurkaan dan laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala pun tak suka, sebabnya ada hadis larangan tentang rasuah yang telah kita pelajari di awal tadi. Allah Taala tak suka, Allah Taala marah orang yang mengambil dan menerima rasuah. Jadi kalau kita nak mendapat keredaan Allah, kita janganlah sesekali memberi ataupun menerima rasuah. Dan yang akhir sekali, hidup tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah tahu kita ni buat salah. So hidup kita ni akan rasa tak tenang, rasa macam bersalah. Orang kawan tak suka ngaku, Allah pun tak sayang kita. Kita pun hidup kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita pun tak diberkati sebab sikit-sikit rasuah. Sikit-sikit rasuah. Tak bolehlah macam tu kan. Itulah hidup dia pun jadi tak tenang. Maksudnya itulah apa yang dikatakan rasuah, dia nak jalan pintas, tapi akhirnya mengundang balik daripada Allah, dan juga orang pun tak suka dia. Orang kata apa, tak jaga hablum minallah wa hablum minan nas. Betul cikgu? Betul. Jadi itu dia murid-murid apa yang kita dapat belajar pada awal ini mengenai pengertian, mengenai kesan dan juga punca rasuah itu sendiri. Saya yakin lepas ni banyak lagi kita nak bincangkan ya Ustazah. Jadi sebelum itu kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Bersama dengan saya, Syafiqah Hanafiah, kita dalam slot tahap kedua tentang pendidikan Islam. Tajuk dia hindari rasuah. Tadi kalau kita lihat, murid-murid sekalian, kita dah tahu dah apa pengertian rasuah dan seterusnya apa punca kenapa berlakunya rasuah ni dan seterusnya apa kesan rasuah. Dan saya dengar tadi ada juga kan permusuhan dan sebagainya. Tapi hari ini saya nampak banyak prop-prop yang nak digunakan oleh ustazah kita di atas meja. Tapi sebelum tu ustazah, mungkin ada sedikit tambahan daripada ustazah. Dipersilakan. Okey. Baiklah murid-murid, sekarang ustazah mahu murid-murid lihat di atas studio di atas meja ini ada duit RM500, ada belian, ada jongkok emas, ada gelang emas dan juga ada kad ATM. Ustazah mahu setiap murid lihat gambar ni dan buat satu pilihan. Ustazah nak Zara Sofia. Dipersilakan Zara Sofia. Adik Zara Sofia, awak nak pilih gambar apa Zara Sofia? Saya pilih gambar kad ATM. Gambar banyak duit. kad ATM. Banyak duit tu kad ATM. Dia suka gambar kad ATM. Banyak duit. Baiklah Zara Sofia. Ustazah nak tanya satu soalan pada Zara Sofia. Bolehkah Zara Sofia bagi tahu ustazah dan juga kawan-kawan apakah yang dimaksudkan dengan rasuah? Baik Zara Sofia, pengertian rasuah ni. Pengertian rasuah. Maksud rasuah ialah berikan sesuatu dengan mengharapkan balasan. Memberikan sesuatu untuk mengharapkan balasan. Betul tak ustazah? Boleh juga. Boleh juga. Boleh juga. Jadi boleh saya berikan markah? Boleh. Okey, Kak Syafiqah nak bagi token pada murid kita. Saya nak bagi token ni. Ustazah nak bagi apa? Bintang ke Saya love? nak bagi token love lah pada token Zara love. Sofia. Jawapannya pada Zara Sofia satu token love. Okay. Baik. Tahniah Zara Sofia. Tahniah. Okey, baiklah ustazah nak tanya Danisha. Okey, Danisha, dipersilakan Danisha. Ya. Danisha boleh bantu ustazah bagi tahu apakah pengertian rasuah? Danisha, pengertian rasuah. Rasuah ialah suatu pemberian diberikan kepada orang untuk membenarkan sesuatu yang salah, batalkan sesuatu yang benar. Betul, tahniah tepat 100%. Ustazah nak bagi token token apa ustazah? Danisha. Ustazah nak bagi bintang lah. Tahniah bagi bintang Danisha. kepada Danisha. Baik Danisha, Tahniah Danisha. Baiklah seterusnya ustazah mahu Irdina Batrisha. Okey, jom kita teruskan kepada Irdina Irdina. Irdina Batrisha nak pilih gambar apa Irdina? Pilih gambar diamond. Pilih gambar diamond. Okey, bagus. Mahal tu. Baiklah Irdina, ustazah mahu Irdina bagi tahu ustazah dan rakan-rakan sebutkan satu daripada salah satu pengajaran tentang hadis larangan rasuah yang telah diterangkan oleh ustazah Rohani tadi. Boleh tolong sebutkan satu pengajaran hadis? Mendapat laknat Allah dan balasan yang setimpal. Ya betul. Tahniah tepat sekali. Ustazah nak bagi ganjaran, nak bagi token. Ustazah nak bagi token love. Token love. Kita bagi warna ni. Tahniah. Warna lain sikit. Tahniah. Baiklah Ustazah Rohani ada nak tanya pada murid-murid kita? Okey, tak ada dah. Nanti kita akan tanya untuk slot kemudian. Baiklah. Sampai sini saja Ustazah punya soal jawab. Seterusnya kita teruskan lagi slot kita dengan penerangan daripada Ustazah Rohani. Baik, Ustazah Rohani, mungkin ada penjelasan tentang slot yang seterusnya. Dipersilakan. Okey, seterusnya jom kita lihat kesan rasuah. Tadi kita dah belajar. Dah belajar tadi. Kan? Okey. Seterusnya ini kesan dari segi sudut masyarakat. Okey, ini bukan kesan ni. Kita lihat tajuk besarnya. Kebaikan menjauhi rasuah. Tadi murid-murid di studio dan juga di rumah sudah faham tentang kesan, punca dan juga pengertian. Pengertian tadi. Okey, sekarang kita belajar pula kebaikan menjauhi rasuah. Apa kepentingannya? Okey, yang pertama, masyarakat mestilah bersatu padu kan. Masyarakat itu akan menjadi harmoni, tidak ada pergaduhan. Ya, Ustazah Rahmah? Ya. Okey, seterusnya organisasi akan stabil. Sesuatu organisasi itu sudah pasti akan stabil. Contoh macam di sekolah.
murid di dalam persatuan. Maknanya akan berjalan secara lancar lah. Perjalanan mungkin sebab tak ada permusuhan, tak ada pergaduhan, tak ada rasa dengki, dengki kan, hasad dengki. Itulah sebabnya organisasi tersebut akan jadi stabil. Ya, betul. Baik. Okay, seterusnya terhindar dari kemurkaan Allah. Jadi kita akan rasa hidup kita tenang dan bahagia. Kita dah ada ilmu agama tadi kan. Kita dah belajar mengikut segala perintah Allah dan Rasul. Jadi terhindar daripada kemurkaan Allah Subhanahu Taala. Okey, seterusnya murid-murid lihat di slide, ekonomi, politik dan sosial negara kita kukuh. Secara tidak langsung, sekiranya tiada unsur-unsur rasuah di dalam masyarakat, di dalam organisasi, ekonomi, politik dan sosial negara kita akan terjamin, akan kukuh dan juga akan stabil. Okey, itu antara kesan baik sekiranya kita tidak melakukan perbuatan rasuah. Okey. Seterusnya bagaimana kita nak tindakan kita nak menjauhi rasuah dan kebaikan. Apa kebaikannya yang tadilah, menjauhi dalam kehidupan kita seharian. Okey, yang pertamanya kita kenalah mendalami ilmu agama seperti yang kita belajar pagi ini. Betul. Dan seterusnya kita sentiasa mengikuti kelas-kelas fardu ain yang lain. Macam kelas petang, kafar kan banyak juga pelajaran kita belajar tentang ilmu fiqh, tauhid apa semua kan. Okey, seterusnya sentiasa beribadah. Beribadah kepada Allah dengan berzikir supaya hati kita sentiasa suci. Tidak terfikir untuk membuat perkara-perkara yang dilaknat, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Taala. Baik. Okey, dan yang seterusnya kita mesti mencari sahabat yang baik. Baik, betul. Di dalam kehidupan kita ni sehari-hari ni kita kena berkawan dengan kawan yang baik supaya apa Syafiqah? Kita dapat hindarkan diri daripada buat rasuah dan sebagainya. Kawan-kawan baik, kalau kita buat tak elok, kawan akan memberi nasihat kepada kita kembali ke jalan yang benar. Betul. Jadi murid-murid jangan lupa cari sahabat yang baik supaya kita dapat hindarkan daripada perkara-perkara yang tak baik. Dipersilakan Ustazah. Ya. Okey, dan yang terakhir saya rasa sentiasa bermotivasi. Kita sentiasa bersungguh-sungguh dalam melakukan segala kerja kita mendapat sesuatu kejayaan. Contoh bagi murid kita, dia nak berjaya mendapat kejayaan cemerlang, mestilah rajin membaca buku, mengulang kaji, membuat kerja sekolah yang cikgu beri. Kan? Apa yang saya nampak kan Ustazah? Saya nampak lah kan, apa yang saya nampak kebaikan daripada tidak mengamalkan rasuah ni jauh lebih besar daripada kalau kita buat rasuah kan Ustazah kan. Itu sebabnya mungkin Islam larang kan. Larang sekeras-kerasnya amalan rasuah. Baik, persilakan Ustazah. Okey, seterusnya kita nak minta adik-adik di Google Meet untuk mengangkat kerja projek mereka. Ustazah ada minta, Ustazah ada minta murid kita sediakan satu kad hadis. Boleh angkat, tunjuk. Okey, jom kita lihat semua daripada murid-murid kita kad hadis yang mereka telah lakukan, telah buat. Jadi persilakan adik-adik semua. Jom masing-masing tunjuk. 1 2. Okey. Danisha semua ada. Semua angkat. Ini hasil kerja murid-murid kita. Okey. Apa tu Ustazah? Maksudnya dia tahniah kad hadis yang murid-murid. Okey, inilah kad hadis yang mereka lakukan. Ustazah nak minta murid-murid kita untuk mengulangi membaca hadis dan pengertian hadis. Kita nak pilih siapa Ustazah? Ustazah nak pilih siapa yang belum lagi membaca hadis. Ustazah nak pilih Amru Umar boleh? Dipersilakan Amru Umar. Dipersilakan Amru Umar. Dipersilakan. An Abdullah bin Amr qala ma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Maksudnya daripada Abdullah bin Amr
telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Baik, itu dia. Ustaz nak berikan token tak? Ya, kita bagi token. So, Sebab dia dah bacaan dia faham. tadi hebat tu. Hebat. Bacaannya lancar Ya, dan betul. nampak faham dengan maksud hadis yang kita dah belajar tadi. Dia beri token Terima kasih. Ustaz. Okey, Ustaz. Okey, dapat bintang Dah ya, bintang Amru. ya? Boleh ya? Bintang ni bersinar-sinar. Moga terus Ya. hafal hadis tersebut insya-Allah. Ya. Baik Ustazah, dipersilakan. Okey. Ustazah nak minta lagi lah Syafiqah Siapa kepada Ustazah? murid Seterusnya. kita, siapa lagi murid kita yang boleh membaca hadis dan Kalau kita lihat Adam Ustazah. Boleh? Ya. Panggil Boleh. Adam. Boleh? Adam, dipersilakan Adam. Silakan Adam. Ya, saya. Adam. Baik. Hadis ni melekat di hati dan di fikiran murid-murid kita sentiasa ya. Betul. Dipersilakan Adam untuk baca hadis. An Abdillah ibni Amru qala Aywa. la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ar-rashi wal murtashi. Maksudnya daripada Abdullah bin Amru telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberian rasuah dan penerima rasuah. Ya. Itu Okey, dia Tanya. daripada Boleh bagi token. boleh bagi token. Kita bagi token ya. Ya. Tanya Adam. Terima kasih. Betul kan Adam? Love Okey. daripada Kak Syafiqah. Itu Okay, dia. seterusnya Ustaz Rahmah, kita nak uji sikit apa yang murid kita di rumah dan di dalam studio ni belajar dan apa yang mereka telah faham sepanjang kelas kita. Baik, Ya. persilakan Ustazah Rahmah. Okey, baiklah. Ustazah nak pilih Syed Adam Irfan. Dipersilakan Okey, Adam. baiklah. Saya. Syed Adam Irfan. Okey, Ustazah nak tanya satu soalan pada awak. Okey, antaranya rasuah ialah suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membenarkan sesuatu yang A. salah, B. tepat, C. cepat atau membatalkan sesuatu yang benar. Baiklah, apa jawapannya? Jawapan dia A. Salah. Okey, baiklah. Betul. Tepat Okey, sekali. baik. Betul Ustazah? Ya, Betul. betul. Okey. Tahniah. Saya bagi token ya. Ya, Kepada dapat Adam. bagi Okey, dia dapat token token yang bintang. seterusnya. Tahniah. Okey. Okey, baiklah. Seterusnya Ustazah nak tanya Amira Nadira. Baik, kita teruskan kepada Amira Nadira. Amira Nadira. Ya, saya. Okey, Ustazah nak tanya satu soalan. Antara berikut bukan pengajaran hadis tentang larangan rasuah kecuali A. Islam menggalakkan kita berseronok, B. Islam melarang kita memberi dan menerima rasuah, ataupun C. Islam menuntut kita berjimat cermat. Apa jawapan dia? B. B. Islam melarang kita memberi dan menerima rasuah. Betul. Tahniah. Tepat sekali. Okey. Kita bagi juga dia satu Kak token. Syafika nak bagi awak token satu. Tahniah. Untuk jawapan yang tepat dan Ya. cepat. Baiklah. Seterusnya Ustazah nak tanya Zara Sofia. Okey. Zara Sofia. Saya. Okey. Zara Sofia, Ustazah nak tanya satu soalan. Pilih antara berikut yang manakah merupakan punca berlakunya rasuah. A. Takut dengan azab Allah. B. Gagal mengawal kehendak diri. Ataupun C. Cukup ilmu tentang rasuah. Yang mana satu jawapannya? Saya pilih B. Okay, jawapan dia B. Betul. Gagal mengawal kehendak diri. Tahniah. Ustazah bagi token love. Token left lagi satu. Tahniah. Okey, Ustazah pilih pula Okey. Okey, Amru dah ke belum? Belum Amru belum. Okey. Silakan boleh? Amru. Kita ambil Amru untuk jawab soalan yang seterusnya daripada Ustazah. Silakan Ustazah. Okey, soalan dia Amru, bersedia? Berikut merupakan bukan kesan rasuah kecuali A. mengukuhkan persaudaraan, B. disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun C. menjatuhkan maruah diri. Yang mana satu jawapannya? Persilakan Amru. Jawapan dia C. Betul. Tepat sekali. Tahniah. Ustazah beri Tahniah. token love. Tahniah. Token left satu lagi untuk Amru. Terima kasih. Tahniah. Tahniah. Lagi seorang murid Ustazah Rohani. Okey, lagi seorang Ustazah nak pilih. Seorang Amira. Okey, Amira Nadira. Amira dah ke belum tadi? Amira, saya rasa dah. Amira kita dah. ambil. Irdina dah? Idina.
Danisha. Dipersilakan Danisha. Okey, sila Danisha. Dan Kita ambil Danisha bersedia. Ustazah nak tanya. Berikut merupakan cadangan tindakan menjauhi rasuah. A. Mendalami ilmu agama. B. Sentiasa malas beribadah. Ataupun C. Bersahabat dengan orang kaya sahaja. Apa jawapannya? Saya pilih A. Ya, betul. Tahniah. Mendalami Danisha. ilmu agama. Ustazah beri token. Mana Ustazah? Nak bintang ke Nak nak bintang love ke nak love Danisha? dulu? Nak love. Okey, baiklah Ustazah bagi Love. love. Tahniah diucapkan. Okey, tahniah untuk semua murid-murid. Saya rasa banyak dah token bagi kat mereka ni. Subhanallah. Itu dia pembelajaran pada hari ini. Tapi lepas ni banyak lagi kita nak bincangkan. Tapi sebelum tu kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi dalam slot tahap 2 pendidikan Islam. Hari ini tajuk hindari rasuah. Tadi kita lihat murid-murid semuanya menjawab soalan dengan tepat tentang pengertian, tentang kesan dan tentang punca rasuah pada hari ini. Tajuk pada hari ini. Jadi, ustazah sekalian, saya yakin kita dah di penghujung slot pada hari ini. Kita sekejap je, Syafika. sekejap sangat ni. Banyak nak bincang tapi sekejap sangat. Tapi alhamdulillah kita nak tahu tentang rumusan tajuk kita pada hari ini. Mungkin kita boleh pilih murid-murid kita. Dipersilakan. Baiklah Syafika, Ustazah rasa Ustazah nak pilih murid kita siapa ya? Siapa? Syed Adam ya? Syed Adam. Syed Adam boleh dah hari ni? angkat tangan. Okey, Syed Adam silakan dipersilakan. berurusan apa yang kita dah belajar yang kamu faham dalam kelas kita pagi ni. Apa yang dapat dirumuskan berkenaan tajuk hari ini ialah rasuah adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasulullah yang mana wajib untuk kita jauhi kerana kesannya sangat buruk kepada individu, masyarakat dan negara. Baik. Mantap. Itu dia rumusan yang mantap daripada boleh bagi Syed bintang. Adam. Bagi bintang, saya bagi bintang. Rumusan yang sangat mantap. Rumusan yang sangat mantap. Kami bagi bintang kepada Tahniah. Syed Adam. Tahniah. Tahniah, Syed Adam. Dan seterusnya, Ustazah? Okey, Ustazah nak lagi seorang. Boleh? Siapa yang nak bagi yang dia faham apa yang dia dah siapa belajar tu? pagi Siapa ni? tu? Nak angkat tangan? Boleh angkat tangan, angkat traffic light kamu. Siapa? Siapa yang nak? Tak ada? Tak ada. Oh, Amrul Umair. Okey, Amrul Umair. Okey, jom kita persilakan. Kedua-duanya jejaka pada hari ini ya. Silakan Amrul Umair. Okey. Apa yang saya dapat rumuskan ialah rasuah adalah perkara yang dilaknat oleh Allah dan Rasulullah. Maka kita perlu jauhi rasuah kerana rasuah akan mendapatkan kemurkaan daripada Allah dan jauh daripada rahmat Allah. Allahu Akbar. Itu terbaik. dia. Terbaik. Amrul Umair. Okey, kami bagi token jugalah. Kita bagi token juga untuk Amrul Umair dan semua murid-murid sekalian. Okey, dipersilakan Ustaz. Okey, itu rumusan daripada murid-murid kita pada hari ini berkenaan dengan rasuah, hindari rasuah. Kita nak tahu juga rumusan daripada guru-guru kita. Dipersilakan Ustazah. Okey, baiklah murid-murid, hari ini kita dah belajar banyak sangat perkara. Kita dah pun mempelajari tentang hadis larangan rasuah, apakah pengertian rasuah, sebab-sebab berlakunya rasuah, kesan-kesan rasuah dan juga cadangan apa yang boleh kita lakukan untuk menjauhi diri kita daripada terjebak dengan rasuah. Kita kena yakin insya-Allah bila kita tak terlibat dengan rasuah pun kita boleh berjaya, kita boleh cemerlang di dalam hidup. Kita kena yakin manjada wajada. Ya, itu dia. Jadi Ustazah, tu manjada wajada. Adik-adik Ustazah kena yakin. sambung sikit. Boleh Ustazah. Dipersilakan. Hasoda. Masya-Allah, manzaru'ah Hasoda. Siapa yang bercucuk tanam dia akan mendapat hasilnya. Baik. Maksudnya apa? Apa yang saya dapatkan kan daripada pembelajaran pada hari ini, maksudnya apa? Kita perlu ikut apa yang syariat telah tetapkan, iaitu kita kena berusaha dan minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustazah, apa hasil daripada pembelajaran keseluruhan pada hari ini? Maksudnya markah dan sebagainya. Silakan. Ustazah yakin murid-murid di rumah dan juga di Google Meet keseluruhannya, kesemuanya sudah faham topik pembelajaran kita hari ini. Terbaik dan tahniah Ustazah ucapkan. Dan jauhi daripada melakukan perbuatan rasuah, sama ada kamu di sekolah ke di rumah atau di mana-mana lah. Sebab semua kita tahu dapat kesannya sangat buruk dan dimurkai, dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Okey, Ustazah bagi untuk keseluruhan kelas kita pagi ini Syafika 10 bintang untuk murid-murid kita. Murid-murid senyum sikit tu.
bintang, dapat 10 bintang tu. Semua dapat 10 bintang, 10 love, semua dapat. Tahniah kepada semua murid-murid sekalian. Dan juga Syafiqah, murid-murid bolehlah layari di portal The5 Sumberku untuk mendapatkan video-video dan juga bahan-bahan tentang topik kita pada hari ini di sana. Sumberku, portal The5. Sumberku. Okey, jadi murid-murid sekalian, itu dia, bukan setakat di Google Meet, bahkan di seluruh Malaysia nak dapatkan latihan, pengukuhan, video dan sebagainya, kita boleh dapatkan daripada laman web Sumberku. Jadi insya-Allah itu adalah laman web yang boleh kita dapatkan supaya dapat buat latihan dan sebagainya. Jadi Ustazah, terima kasih sekali lagi untuk slot pada hari ini tentang pendidikan Islam, hindari rasuah, dan terima kasih juga kepada semua murid-murid di Google Meet dan juga di seluruh Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. Sekali lagi, insya-Allah kita berjumpa lagi di lain hari. Jadi Ustazah, dipersilakan ke depan untuk sajak pada lepas ini. Jadi kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apabila kekayaan, ketamakan dan kemewahan menguasai diri insan, rasuah menjadi amalan, kaburnya mata di sebalik bayangan, permata, harta dan mutiara bernilai berjuta-juta diperoleh dengan serta-merta tanpa memikirkan kesan malapetaka. Rasuah apabila nafsu serakah mengawal diri yang rapuh dan lemah, amanah dimamah, diratah hingga hancur punah, sebuah harapan yang diserah. Dek kerana si rasuah diterimanya tanpa gundah, tanpa bersalah, asalkan diri bertambah megah. Menempat diri di puncak mewah, harta melimpah ruah, pangkat tinggi menerjah, menggapai matlamat dalam satu arah, walaupun dengan cara yang salah. Rasuah datangnya tanpa diundang, namun perginya tidak pula dihalang. Desakan suapan demi suapan menyentuh nilai kejujuran. Didik TV KPM